diharapkan akan menjadi medium perkongsian di kalangan pentadbir UPNM khususnya yang berbahagia Lieutenant General Datuk Hasagaya bin Abdullah, Naib Chancellor UPNM, yang berusaha Puan Fazila binti Muhammad, pendaftar UPNM, barisan pengurusan tertinggi UPNM dan seterusnya, profesor-profesor, doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Suka saya ingatkan siri syarahan kita pada pagi ini boleh diikuti melalui Microsoft Teams dan juga melalui Facebook pejabat pendaftar. Bagi pentadbir-pentadbir yang tidak sempat menyaksikan sesi syarahan ini secara langsung, boleh mendengar semula di Facebook pejabat pendaftar. Pada pagi ini, siri syarahan kita untuk yang pertamanya adalah sekejap ya. Bersama dengan saya, Encik Zamsari bin Muhammad adalah timbalan pendaftar di Pejabat Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi UPNM. Beliau pernah berkhidmat di Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi di bahagian pengurusan akademik BPA, Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan serta di Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data. Sebelum itu, Encik Zamsari juga pernah berkhidmat di sektor swasta iaitu di Majlis Amanah Rakyat MARA. Kalau boleh saya bagi tahu dalam 2 tahun, betul ya Cik Zam? Afin Bank Berhad 11 tahun, Healthtronic Malaysia Sdn Berhad 1 tahun, di RB Highcom Information Technology Sdn Berhad dan di Paradigm System Berhad dalam kedua-dua bidang pengkomputeran dan pentadbiran. Encik Zamsari memperolehi American Associate Degree dalam pengkhususan Computer Information System di Maktab Sains MARA, Kuantan, Pahang dan Bachelor of Science in Business Administration dalam pengkhususan Management Information System di University of Tulsa, Oklahoma, Amerika Syarikat. Betul ke tidak saya sebut tu? Okey Cik Zam. Apa khabar Cik Zam? Harap sihat hari ini? Alhamdulillah. Walaupun kita sentiasa sibuk, tanpa saya membuang masa, saya serahkan majlis ini kepada Encik Zamsari. Dipersilakan Cik Zam. Terima kasih Puan Junairah dengan pengenalan yang ringkas tersebut. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Lieutenant General Datuk Hasagaya bin Abdullah, Naib Chancellor UPNM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Timbalan-timbalan Naib Chancellor, penolong Naib Chancellor, Puan Pendaftar, Pengurusan Tertinggi Universiti, Profesor-profesor, doktor-doktor, tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan pentadbir dan warga UPNM khas. Okey, saya sharekan slide saya. Okey, nampak ya slide saya? Nampak Cik Zam? Alright. Okey, seperti yang semua sudah tahu, tajuk syarahan saya yang pertama ini adalah pentadbiran di bahagian pendidikan dan inovasi. Okey, terlebih dahulu saya akan beri sedikit introduction pada berkenaan diri saya. Untuk makluman, saya telah berada di UPNM dari telah laporkan diri daripada 10 Februari 2007 lagi, dan daripada situ saya telah ditempatkan di pusat ICT pada mulanya daripada tahun 2007 sehingga 2008, dan setelah itu sebagai penolong pendaftar kanan di bahagian pengurusan akademik daripada tahun 2008 sehingga 2015. Dan seterusnya saya ditempatkan di Fakulti Perubatan selama setahun di bahagian jaminan kualiti dan pengurusan data, dan akhirnya ditempatkan dan sehingga kini ditempatkan di Pejabat Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi
daripada 2016 hingga kini. So, saya mulakan introduction untuk BPI. Yang semua tahu, BPI adalah bahagian pendidikan dan inovasi. Oh, sekejap banyak gangguan. Okey, di bawah bahagian pendidikan ni ada banyak office sebenarnya, ada banyak pejabat. So, untuk pengenalan semua, kita punya visi iaitu menjadi peneraju pendidikan dan inovasi dalam bidang pertahanan dan keselamatan. Dan misi kita adalah menjalankan aktiviti pendidikan dan inovasi yang strategik dan berimpak tinggi dalam bidang pertahanan dan keselamatan. Dan peranan pejabat ini atau pembahagian ini adalah memperkasakan bidang pendidikan yang berteraskan pertahanan dan keselamatan serta memantapkan struktur kolaborasi penyelidikan serta menjadikan hasil penyelidikan sebagai sumber penjanaan kekayaan. Ini adalah carta organisasi untuk bahagian pendidikan dan inovasi yang diterajui oleh pejabat timbalan Naib Chancellor. Jika nampak di situ, kami mempunyai sumber manusia seramai 6 orang di pejabat timbalan Naib Chancellor. Dan di bawah kami mempunyai 3 pusat dan 6 pusat COE iaitu Pusat Kecemerlangan Penyelidikan dan 3 pusat kecemerlangan dalam perkhidmatan. Okey. So semuanya di bawah pentadbiran pejabat Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi. Dan jika dilihat, saya punya slide yang seterusnya adalah kami punya tugas dan tanggungjawab di mana kita terbahagikan kepada 2. Kita ada pengurusan strategik pentadbiran dan kewangan yang diketuai oleh saya, dan satu lagi adalah pengurus penyelidikan strategik dan jalinan kerjasama yang diketuai oleh kita punya pegawai penyelidik kanan. So di bawah saya ni, kalau jika dilihat memang banyaklah kalau dilihatkan kerja-kerja yang perlu dilakukan. Tidak perlu saya bacakan satu persatu, tapi kalau nak dilihat nanti bolehlah dapatkan senarai ini dalam slide saya. Ini adalah pengurusan strategik pentadbiran daripada 1 sampai 9, 10 sampai 18, dan kalau dilihat di situ bahagian bawah sekali nombor 17 menguruskan hak ehwal kewangan pejabat penerbit dan pusat kecemerlangan, di mana pejabat kami menguruskan kewangan untuk semua pejabat-pejabat di bawah pejabat TNCPI. Ini yang bahagian yang saya sebutkan tadi, iaitu menguruskan penyelidikan strategik serta jalinan kerjasama. Yang ini banyak kita dapatkan geran-geran antarabangsa dan juga dalam masa yang sama kita melakukan atau mencari jalinan kerjasama bersama dengan pihak industri dan juga universiti-universiti luar. Seterusnya saya tunjukkan kita punya jawatan kuasa yang diterajui oleh BPI. So jika dilihat di situ, jawatan kuasa utama kami ada jawatan kuasa pendidikan dan inovasi JPIU, jawatan kuasa harta intelek, jawatan kuasa kluster pendidikan, jawatan kuasa tabung, jawatan kuasa etika pendidikan dan jawatan kuasa pemandu pusat kecemerlangan. Di mana kalau dilihat semua jawatan kuasa ini memang kita adakan penemuan secara berkala dan mesyuarat secara berkala bersama dengan tak ada kedas ini. Mohon semua peserta untuk mutekan suara ya. Oh, yang belakang. Okey. Alright, saya teruskan ya. Okey, ini adalah lokasi kami. Ini adalah lokasi kami pada siapa-siapa yang tidak tahu kami di mana. So kalau dilihat dalam map tu, kami berada di bahagian belakang UPNM dan berdekatan dengan asrama Sri Kandi UPNM.
Di hadapan kami adalah Fakulti Perubatan dan di bahagian yang ke dalam sedikit adalah bahagian pendidikan dan inovasi. So saya harap semua tahu kami di mana, dan jika siapa-siapa yang tidak pernah datang ke bahagian pendidikan dan inovasi, boleh datang pada bila-bila masa untuk melawat kami di sini. Seperti yang saya terangkan tadi, kita mempunyai 3 pusat yang berada di bawah Pejabat Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi. Kita ada Pusat Pengurusan Pendidikan dan Inovasi, PPPI. Kita ada Penerbit UPNM. Dan juga kita ada pusat yang baru ditubuhkan, iaitu Pusat Pemindahan Teknologi dan Pengkomersilan. Saya terangkan satu persatu. Untuk Pusat Pengurusan Pendidikan dan Inovasi, PPI, ia telah ditubuhkan pada 23 Jun 2010, yang mana peranannya adalah membantu penyelidik dalam permohonan dana, geran pendidikan serta mengurus dana dan geran. Dalam masa yang sama, dia menguruskan aktiviti pendidikan dan inovasi di UPNM, memantau projek penyelidikan, menjalinkan kolaborasi penyelidikan bersama industri, agensi tempatan dan luar negara, menguruskan data dan hasil penyelidikan, di mana perkara ini adalah amat penting sekali, di mana data-data dan hasil penyelidikan ini kita perlu buat laporan kepada pengurusan dan juga kepada kementerian, dan juga menguruskan hal-hal aktiviti pameran penyelidikan. Seterusnya adalah Pusat Pemindahan Teknologi dan Pengkomersialan TTC. Untuk makluman semua, TTC ditubuhkan pada 3 Oktober 2018 dan dinaiktarafkan pada 9 September 2021 menjadi Pusat Pemindahan Teknologi dan Pengkomersialan. Sebelum ni adalah sebuah unit di bawah PPPI. So sekarang dia menjadi pusat tersendiri, dan peranannya adalah mempromosikan kolaborasi di antara UPNM dengan rakan industri dalam urusan pembinaan kapasiti, pengurusan harta intelek, pemindahan teknologi dan juga pengkomersialan. Menyediakan kaedah dan modus operandi yang produktif dan inovatif dalam pemadanan perniagaan dengan rakan industri, business matching, menyediakan sumber kepakaran secara kolaboratif bagi proses saringan harta intelek, menyediakan data inovasi untuk tujuan pembangunan produk, membangunkan perniagaan baru bagi pengkomersialan melalui pelesenan teknologi, syarikat terbitan universiti, spin-off, usahamama dan pakatan strategi, dan juga menjalinkan pengkomersialan di antara bersama dengan industri dan juga agensi tempatan dan luar negara. So secara summary-nya, secara ringkasnya, dia menguruskan segala aktiviti yang berkaitan dengan komersialan, especially untuk produk-produk penyelidikan UPNM. Dan pengarah yang melalui ini sekarang adalah TS Dr. Prohmadia TS Dr. Azani bin Yahya. Seterusnya kita ada penerbit UPNM. Penerbit telah ditubuhkan pada tanggal 22 Disember 2018 dan pengarahnya adalah Prof. Dr. Jawati bin Johari, di mana peranan penerbit untuk makluman semua, dia adalah menerbitkan kita punya publication dan bukannya kerja-kerja percetakan. So dia menguruskan hal-hal penerbitan ilmiah, makalah, jurnal berimpak tinggi, penerbitan berkala, proceeding, bahan-bahan kuliah dan juga ilmiah serta penyelidikan. Dalam masa yang sama menguruskan bengkel-bengkel yang berkaitan dengan aktiviti pendidikan, menjana penerbitan melalui aktiviti penerbitan seperti penjualan buku dan makalah jurnal. Untuk makluman semua, penerbit UPNM sudah ada, kita sudah memasarkan buku-buku secara online melalui Shopee. So siapa yang rajin browse Shopee tu bolehlah tengok di situ buku-buku kita dan boleh membeli dan wawarkan kepada rakan-rakan. Terusnya pusat kecemerlangan. Seperti yang saya maklumkan tadi, kita punya pusat kecemerlangan terbagi kepada 2. Kita ada penyelidikan, pusat kecemerlangan penyelidikan, dan satu lagi adalah pusat kecemerlangan perkhidmatan. Untuk penyelidikan, kita ada 6 pusat di bawah pusat kecemerlangan COE penyelidikan, iaitu Sentrop, Kodrat, PKSRID, nama panjang dia. Kita ada MARAC, ChemDev dan juga HADR.
Saya terangkan satu persatu juga. Untuk Kodrat, iaitu Pusat Penyelidikan dan Teknologi Pertahanan, pengarahnya adalah Meja Prof. Madia IR Dr. Razali bin Abidin. Telah ditubuhkan pada Mac 2009. Dia berperanan sebagai salah sebuah pusat kecemerlangan yang fokus kepada penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan DNC untuk pertahanan dan memenuhi polisi pertahanan juga agensi kerajaan serta swasta. Penyelidikan yang dilaksanakan secara usaha-sama dengan agensi luar yang berkaitan dengan penyelidikan pertahanan. So dalam masa yang sama, hasil penemuan atau penyelidikan akan dikomersialkan untuk penggunaan dalam angkatan tentera dan juga sektor keselamatan yang lain. So the next one adalah Pusat Keselamatan Cyber dan Revolusi Industri Digital. Dulu dikenali sebagai Pusat Keselamatan Cyber sahaja, tetapi telah dinaiktarafkan, telah dijenama semula menjadi Pusat Keselamatan Cyber dan Revolusi Industri Digital, di mana ditubuhkan pada 2 Januari 2014 dan peranannya adalah menjalankan pembelajaran dan pengajaran serta penyelidikan dan pembangunan berkaitan dengan keselamatan cyber. Dan dalam masa sama menyediakan dasar, strategi dan operasi keselamatan cyber di UPNM. Ia juga menganalisis maklumat ruang cyber untuk keselamatan organisasi, masyarakat dan negara, juga menawarkan perkhidmatan kepakaran dan alat perkakasan serta perisian keselamatan cyber. Dalam masa yang sama melahirkan pakar-pakar dalam bidang keselamatan cyber. So sesiapa yang tidak pernah melawat ke makmal-makmal keselamatan cyber yang selama ini telah lama wujud di UPNM, boleh berbuat demikian dengan menghubungi kita punya peneluang penaftar yang berada di situ, iaitu Encik Muhammad Hafiz. So bolehlah kalau nak melawat ataupun nak mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan dengan Pusat Keselamatan Cyber serta Revolusi Industri Digital. Dan pengarahnya adalah Prof. Madia Muhammad Azali bin Muhammad Khalid. Seterusnya Sentrop, iaitu Pusat Pentropikalan. Pusat ini telah ditubuhkan pada Januari 2018 dengan matlamat untuk menjalankan aktiviti penyelidikan, pemiawaian, pendidikan dan latihan dalam bidang pertahanan dan keselamatan tropikal bagi memenuhi keperluan negara dan serantau. So peranan dan tugas dia melaksanakan penyelidikan, membuat ujian dan penilaian, menyediakan perkhidmatan rundingan, memperkasakan modal insan, menjaga pendapatan seperti yang lain juga, membuat penyelidikan dan penerbitan dan juga menjadi pusat rujukan utama untuk pentropikalan. Terusnya kita ada KEMDEF, iaitu Pusat Pendidikan Pertahanan Kimia. Ditubuhkan pada 1 Mac 2017. Pengarahnya adalah Lieutenant Colonel Prof. Dr. Victor Faizal bin Naik. Peranan utamanya adalah melaksanakan kerja-kerja pendidikan terhadap pembangunan teknologi, mengesan dan menetralkan ejen-ejen senjata kimia dan bahan kimia yang berbahaya. Menjadi pusat pendidikan untuk menyemai kesedaran dan mendidik orang ramai mengenai bahaya senjata kimia dan bahan kimia berbahaya seperti langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang sesuai, serta membantu kerajaan dan agensi-agensi lain sebagai pusat rujukan untuk menyediakan maklumat dan pengetahuan berkenaan dengan ejen senjata kimia dan bahan kimia berbahaya. Okey, untuk makluman semua juga, kita dah ada wujudkan banyak makmal-makmal di KEMDEF dan makmal-makmal ini memang digunakan untuk kita punya pendidikan untuk bahan-bahan kimia. Dan dalam masa yang sama kita pun sudah dapat menawarkan makmal-makmal ini untuk penggunaan siapa-siapa pendidik, iaitu pendidik dari luar. So siapa-siapa boleh memohon untuk menggunakan makmal-makmal kita ni dan definitely kita akan charge lah dengan charge-charge yang telah dipersetujui dalam mesyuarat kewangan yang lepas. Okey. Terusnya kita ada HEDI, iaitu Pusat Penyelidikan Bantuan Kemanusiaan dan Peredaan Bencana. Diterajui oleh Komander TS Dr. Haliza binti Muhammad Zahari, di mana pusat ini telah ditubuhkan pada 1 Februari 2017 dengan peranan untuk mengkaji semula, mengoptimal
dan membangunkan amalan terbaik untuk diguna pakai dalam konteks sosioekonomi, budaya dan alam sekitar di peringkat kebangsaan dan serantau. Melibat dan bekerjasama dengan institusi atau organisasi yang sesuai untuk melaksanakan aktiviti latihan, penyelidikan bersama dan perundingan, melaksanakan aktiviti untuk memenuhi jangka kerja nasional dan antarabangsa di mana yang berkenaan, dan juga bekerjasama dengan skop HCDR dan koordinasi operasi sivil ketenteraan bersama dengan Angkatan Tentera Malaysia. Seterusnya kita ada MARAC. MARAC iaitu Pusat Kecermangan Maritim. Yang ini memang selalu orang nampak di mana setiap kali lawatan kita akan membawa mereka ke Pusat Maritim. Untuk makluman semua, Pusat Pendidikan dan Kecermangan Maritim ini telah ditubuhkan pada 2 Disember 2017. Pengarahnya adalah Kapten Prof. Dr. Zulkifli bin Muhammad Razi. Dan peranan utamanya adalah bertumpu pada pendidikan dan inovasi dalam bidang teknologi pertahanan maritim seperti navigasi, reka bentuk kapal, logistik, pengangkutan, hidrografi, oceanografi dan sains maritim. Juga bekerjasama dengan industri dan agensi maritim untuk pendidikan dan pembangunan dalam teknologi pertahanan maritim, membangunkan modul latihan dan pendidikan untuk pegawai kadet laut dan agensi maritim dalam pertahanan maritim, serta membangunkan kapasiti sebagai pusat rujukan dan teknologi pertahanan maritim. So pusat-pusat kita ni memang kita wujudkan untuk menjadi pusat rujukan kepada kita punya niche area yang telah kita tentukan. Seterusnya adalah Pusat Kecermangan Perkhidmatan. Dan untuk makluman semua, sebelum ini Pusat Kecermangan Perkhidmatan semuanya adalah di bawah pejabat Naib Chancellor. Tetapi bermula daripada tahun ini, dia dipindahkan ke pejabat Timbalan Naib Chancellor untuk kami monitor diorang punya peranan dan juga hasil yang dikeluarkan. So untuk makluman semua, pusat COE di perkhidmatan ada 3, iaitu CDIS, CLPD dan juga COMIL. Di mana CDIS iaitu Pusat Pengajian Pertahanan dan Keselamatan Antarabangsa, peranannya adalah sebagai pusat kecermangan dalam menjalankan pendidikan berasaskan polisi dan menjadi pusat perundingan dalam bidang seperti strategi pertahanan, keselamatan dan hubungan antarabangsa. Selain itu, ia juga menjalankan pendidikan, memainkan peranan dan menganjurkan bengkel, seminar, forum, ceramah dan persidangan serta aktiviti akademik berkaitan isu pertahanan dan keselamatan antarabangsa. Diterajui oleh pengarah CDIS iaitu Prof. Datuk Dr. Hamzah bin Ahmad. Seterusnya adalah CLPD, iaitu Center of Leadership and Professional Development. Dalam bahasa Melayunya adalah Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional yang ditubuhkan pada 28 Mac 2008, di mana sebelum ini pusat ini adalah di bawah seliaan pejabat Naib Chancellor Perkhidmatan Jaringan Industri dan Perhubungan Korporat, tetapi kini diletakkan di bawah pejabat TNCPI. Peranannya adalah menjalankan kajian mengenai falsafah kepimpinan di peringkat siswazah dan pegawai Angkatan Tentera Malaysia yang merangkumi kepimpinan di peringkat taktikal, operasi dan strategi, mengembangkan falsafah dan konsep kepimpinan serta membina program yang diperlukan untuk latihan kepimpinan, mengubah dan menguruskan modul program bagi membantu pembangunan profesional staf dan siswa, juga menjadi pusat kecermangan dalam bidang kepimpinan bagi pelajar dan pembangunan profesional. So pengarahnya adalah Kenal Dr. Haji Zahimi bin Haji Zainal Abidin. Dan akhir sekali adalah COMIL, iaitu Pusat Undang-Undang Tentera dan Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa. Pusat ini telah ditubuhkan pada 16 Julai 2017. Ia merupakan satu usaha kolaborasi antara UPNM dan juga ICRC, iaitu International Committee of Red Cross. Pengarahnya adalah Kena Jamal Rozi bin Dahari, dan peranan pusat ini adalah menjadi pusat serantau untuk promosi dan menyebarkan undang-undang kemanusiaan antarabangsa,
dan undang-undang tentera di rantau Asia Pasifik dan menyebarkan nilai serta prinsip Konvensyen Geneva dan IHL secara amnya kepada Angkatan Tentera Malaysia dan komuniti kenderaan serantau dengan lebih luas. Ia juga menggalakkan pemahaman dan memupuk rasa hormat terhadap kedaulatan undang-undang dalam semua aspek undang-undang ketenteraan dan kemanusiaan di rantau ini. Itu adalah sedikit background untuk kami punya carta organisasi serta pusat-pusat dan juga COE yang berada di bawah Pejabat Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi. So, seterusnya saya beralih kepada pengurusan strategik pentadbiran dan pendidikan serta pelaporan yang kami keluarkan pada setiap masa untuk rujukan untuk melaporkan kepada pihak pengurusan serta kementerian dan juga pemberi dana. So kalau dilihat untuk yang pertama sekali saya sentuhkan tentang dokumentasi di mana dasar polisi garis panduan dan prosedur merupakan dokumen yang menjadi kerangka kerja bangunan budaya pendidikan dan inovasi dan menjadi panduan kepada pengurusan universiti dan staf mengenai peranan dan tanggungjawab dalam proses pengadaan penyelidikan dan inovasi. So untuk makluman semua, dasar polisi garis panduan dan prosedur ini perlu ada dahulu dan beberapa bengkel telah dilakukan sebelum dasar polisi dan garis panduan UPNM dikeluarkan. So kalau dilihat ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa, bolehlah datang ke sini ataupun melihat secara online dasar pendidikan dan inovasi yang kami ada, dasar harta intelek dan pengkomersialan serta garis panduan berkenaan dengan persidangan, etika pendidikan, insentif, pembiayaan penerbitan dan lain-lain lagi. So semua ini adalah rujukan-rujukan yang perlu dirujuk sebelum kita melakukan ataupun menjalankan segala-segala aktiviti yang berkenaan dengan penyelidikan. Seterusnya saya sentuhkan peranan kami juga adalah dalam menguruskan grant. So dalam menguruskan grant ni, grant yang diuruskan oleh pejabat TNCPI adalah grant industri ataupun grant kontrak. Kita juga menguruskan grant khas, grant khas LRGS, NRGS, FRGS, RACER, CAMDEF dan juga Cyber Security Malaysia. Yang ini adalah termasuk dalam grant khas dan juga grant dengan industri. Dan kami juga menguruskan grant antarabangsa dan setakat ini kita sudah ada kerjasama bersama dengan US, United States, UK, Canada, Jepun dan Australia yang dana atau grant yang kami telah perolehi atau yang UPNM telah perolehi sudah melebihi daripada USD 185,000. Dan untuk makluman semua juga, beberapa penyelidik dan GRA kita telah dihantar ke luar negara untuk melakukan pendidikan bersama syarikat dan universiti yang terpilih. Dan dalam masa yang sama juga dalam menguruskan grant-grant ini, proses pemantauan grant pada setiap bulan perlu dilakukan untuk memaklumkan tentang status setiap grant pada setiap pemberi dana. So ini adalah satu proses yang agak rumit, iaitu proses pemantauan grant di mana kita kena updatekan dari segi output dan juga penggunaan dana yang telah diberikan. So ini saya tunjukkan adalah senarai grant antarabangsa yang telah kita dapat. Kita ada sehingga kini kita ada sebanyak 11 grant antarabangsa yang telah diperolehi. So kalau dilihat di sini kebanyakan grant kita ada yang dah complete, ada yang masih lagi ongoing dan juga ada yang sudah complete. So ini yang kami tunjukkan 11 grant antarabangsa yang mendapat dana yang amat-amat baguslah. So dalam masa yang sama juga kami melakukan aktiviti jalinan kerjasama industri. Dan untuk makluman semua,
untuk jalinan kerjasama industri ni, kita ada bekerjasama dengan Ministry of Transport Malaysia, MOT, Strike selalunya, DRB Highcom Defence Technology, Embassy of Australia, Airbus dan lain-lain lagi. Di mana untuk aktiviti jalinan kerjasama industri ini, ia melibatkan beberapa lawatan, mesyuarat, perbincangan, webinar dan rundingan meja bulat sebelum perjanjian dan aktiviti diadakan. Dan dalam masa yang sama juga, mix and match kepakaran UPNM yang kita ada perlu dilakukan supaya dia ada kaitan dengan tajuk-tajuk ataupun penyelidikan yang akan dilakukan bersama dengan industri-industri tersebut. Seterusnya, kita punya pengurusan lagi adalah dalam pengurusan perundingan, iaitu tender dan proposal. Untuk makluman semua, pihak UPNM juga ada menerima tawaran untuk membuat rundingan bersama, untuk memberi proposal rundingan bersama dengan MKN, IPSOM, NAKSA dan juga IPSOM. Dan untuk makluman semua juga, pagi ini kita ada mesyuarat juga berkaitan dengan kajian indeks keselamatan kebangsaan MKN, dan kita ditawarkan 500,000 jika proposal ini kita dapat, dan jika dapat proposal ini, nama UPNM akan berada dalam part of perundingan yang kita boleh tawarkan kepada agensi-agensi yang memerlukan perundingan daripada kita punya penyelidik-penyelidik. Dan untuk membuat kajian yang saya senaraikan ini, dia amat mengambil masa kami, dan kadang-kadang kita diberikan masa yang suntuk untuk menyiapkan proposal, dan proposal tersebut kita akan bekerjasama dengan penyelidik-penyelidik yang saya mentionkan tadi. Kita buat mix and match dia punya kepakaran, dan depends pada tajuk-tajuk yang diberikan pada kita, kita akan tarik sumber-sumber kepakaran tersebut. Kita akan duduk bersama dan membuat atau menyediakan proposal ini bersama dan dihantar sebagai kertas cadangan kita. So, alhamdulillah kita telah dikenali untuk proses rundingan oleh agensi-agensi keselamatan yang ada di Malaysia. Seterusnya, seperti biasa juga pejabat kami menguruskan kewangan, membuat pengurusan kewangan, di mana pengurusan kewangan ini adalah kita uruskan pengurusan kewangan OE UPNM, yang mana untuk OE ini kita membuat pengurusan untuk semua pusat dan juga COE di bawah pejabat TNCPI. Dan dalam masa yang sama, untuk pengurusan kewangan kita menguruskan tabung amanah dan menguruskan peruntukan khas pendidikan seperti KMDF, geran-geran antarabangsa dan lain-lain. Juga perolehan, kita juga membuat aktiviti perolehan yang dalam masa sebulan purata perolehan kita adalah sebanyak 25. So, kira banyak jugalah tu. Dan untuk makluman semua juga, untuk pengurusan aset penyelidikan, sebab dalam membuat aktiviti-aktiviti penyelidikan ni, kita ada aset-aset yang kita beli, dan keseluruhan aset yang kita ataupun harta modal yang kita telah beli adalah berjumlah 6 juta lebih, dengan nilai jumlah aset sebanyak 324 aset, dan juga keseluruhan inventory berjumlah 700,000 sebanyak 687 item. Seterusnya adalah pengurusan bengkel dan khusus penyelidikan. Untuk makluman, bila penyelidik kita perlu guidekan penyelidik kita, terutamanya penyelidik yang baru yang belum pernah mendapatkan dana-dana daripada mana-mana agensi. So, kita akan menguruskan bengkel untuk mereka. So, untuk bengkel yang kita uruskan tu, kita bermula daripada bengkel penulisan proposal dan formatting. Ini adalah penting di mana untuk penulisan proposal dan formatting ni dia ada cara-cara dia, di mana kita perlu ikut format yang telah digariskan oleh
setiap pemberi dana. Dan setelah itu kita buat bengkel how to apply a research grant. Kalau ikut step by stepnya, lepas tu kita buat bengkel pengurusan grant dan projek. Setelah itu bengkel penulisan artikel dan seterusnya adalah bengkel pengurusan harta intelek dan pengkomersialan. So, kalau dilihat daripada situ, itu adalah step-step yang kita buat untuk grant-grant yang kita dapat daripada pemberi dana. Okay. So dalam masa yang sama juga kita menguruskan pengurusan sumber manusia bagi tujuan pendidikan inovasi. So kalau lihat di sini kita ada penyelidik aktif seramai 172 orang. Kita ada fellow pasca doktoral sebanyak 4 orang, di mana 3 orang adalah daripada tempatan dan seorang antarabangsa. Dan kita juga menguruskan pembantu pendidik swasta seramai 36 orang. Dan untuk pembiayaan mereka adalah kita bayar melalui peruntukan grant pendidikan dan juga tabung amanah. So number ni keep on changing depending on berapa grant yang kita dapat dan juga peruntukan tabung amanah yang kita ada. Seterusnya saya nak cerita kat sini tentang pelaporan-pelaporan yang kami lakukan. So kalau dilihat di hadapan ni, laporan pencapaian aktiviti pendidikan. Normally untuk laporan pencapaian aktiviti pendidikan ni, kita akan laporkan di dalam mesyuarat JPIU dan dalam masa sama kita akan laporkan dalam mesyuarat Senet dan juga mesyuarat ESCO untuk jumlah projek dan jumlah grant yang kita dapat untuk projek pendidikan. Kita juga laporkan tentang harta intelek dan pengkomersialan, jumlah harta intelek yang kita ada, jumlah paten, hak cipta dan juga cap dagang. Dan kita juga akan laporkan tentang pameran, hasil-hasil pameran, iaitu anugerah yang kita dapat, berapa emas, berapa perak dan berapa gangsa. Dan juga pameran yang kita telah hadiri. Tapi untuk makluman semua, pameran-pameran yang kita hadiri ini adalah berkaitan dengan pameran penyelidikan sahaja. Dan dalam masa yang sama, untuk penerbitan, kita juga laporkan tentang penerbitan untuk Scopus, untuk Web of Science dan juga Google Scholar. Okay, ini adalah contoh yang kita buat pelaporan setiap kali mesyuarat. Kita juga laporkan bilangan grant dan grant aktif mengikut FPJB. Kita juga laporkan peratusan pendidik mengikut FPJB yang kita ada. Dan dalam masa yang sama kita mempunyai kluster pendidikan dan pelaporan. Di mana pelaporan secara berkala perlu dilaporkan dalam mesyuarat dan dikemaskini di dalam sistem ERMS. So kalau kita lihat di sini, kita ada 8 kluster yang telah digariskan pada kita, iaitu kita ada kluster teknologi dan kejuruteraan, kluster teknologi maklumat dan komunikasi, kluster sains sosial, kluster sains kesihatan dan klinikal, kluster sains tulen dan gunaan, kluster sastra dan sastra ikhtisas, kluster warisan alam dan budaya, dan juga kluster kecergasan pertahanan. Berikut adalah contoh harta intelek yang kita laporkan. Untuk makluman semua, sehingga kini kita ada 213 jumlah harta intelek. Harta-harta intelek ni adalah hasil daripada penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik UPNM. Seperti yang saya katakan tadi, pada mula tadi, untuk laporan-laporan ni, kita perlu laporkan dalam mesyuarat-mesyuarat dan dikemaskini di dalam sistem ERMS. So untuk makluman semua, sistem pengurusan pendidikan iaitu ERMS telah dibangunkan oleh tim PPPI. Dan ERMS ini adalah sistem yang dapat membantu dalam proses pengurusan dan pemantauan aktiviti pendidikan. Sistem ini dapat meningkatkan prestasi dan kualiti pengurusan serta memantau pendidikan dengan lebih sistematik, efisien serta menjimatkan masa. So alhamdulillah dengan sistem yang dibangunkan oleh tim PPPI ini dapat membantu banyak. Dan untuk makluman semua, untuk maklumat research sekarang ni boleh dimasukkan sendiri oleh setiap penyelidik daripada akses mereka sendiri. So dia orang boleh akses
masukkan maklumat, kemas kini maklumat, dan jika ada hasil-hasil penerbitan, hasil-hasil penulisan ataupun penyelidikan, diorang boleh update terus ke dalam sistem ERMS. Dan insya-Allah sistem ERMS ni pun akan berhubung juga dengan sistem eLPPT untuk proses-proses pengkongsian data dan juga mungkin untuk proses kenaikan pangkat bagi staf-staf akademik. So ini adalah sedikit gambaran tentang ERMS. So kalau nampak kat situ, sebelum kita banyak buat kerja secara manual di mana banyak fail-fail yang terpaksa dirujuk, kita terpaksa masuk bilik fail dan mencari maklumat. Tetapi dengan adanya sistem ERMS, kebanyakan maklumat kita dapatkan terus daripada pengkalan data. Adalah paparan untuk menu-menu yang ada di dalam sistem ERMS. Kita boleh dapatkan segala laporan yang ada dekat situ. Laporan berkenaan dengan grant by PTJ, berkenaan nombor grant dan grade, publication of the year dan pelbagai lagi. Dan untuk makluman semua, sistem ERMS ini telah mendapat anugerah khas juri semasa Expo on University Research Invention, Creation and Innovation pada tahun 2018. So alhamdulillah kita telah mendapat anugerah dan kita dihargailah untuk sistem yang telah dibangunkan. Adalah tentang penerbitan. Untuk maklumat semua, penerbitan juga yang berada, penerbit independen yang ada di bawah pejabat Timbalan Naib Chancellor juga perlu memberi laporan kepada kita, especially laporan berkenaan dengan penerbitan, iaitu jumlah penerbitan, jumlah jurnal, jumlah makalah, jumlah jualan, serta statistik penerbitan buku pada setiap tahun dan sehingga terkini. So pelaporan ini juga kita akan updatekan kepada pihak pengurusan dan juga mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan. Dan untuk makluman semua juga, semasa PKP hari itu, untuk proses penerbitan ataupun untuk menggalakkan penerbitan, kami tidak berhenti. Orang kata tu, kalau orang kata masa PKP pun kami bekerja dan menggalakkan orang untuk menulis. Dan dengan itu beberapa siri pertandingan kita telah lakukan, iaitu kalau semua maklum, kita ada PKP Publication Contest 1, kita ada PKP Publication Contest 2 dan juga 3, di mana alhamdulillah untuk semua pertandingan yang kita anjurkan ini, dia punya participation dia sangat-sangat bagus, dan untuk menghargai setiap peserta yang menyertai kontes ini, kita sediakan hadiah-hadiah yang berkaitan. So alhamdulillah, yang saya nampak setakat ini, yang mana yang penulis-penulis yang tidak pernah menulis, alhamdulillah diorang dah cuba dan kita hargai diorang punya kesediaan untuk menulis. Sebab part of staff akademik punya peranan adalah untuk menulis atau menerbitkan jurnal-jurnal yang berimpak tinggi. So untuk makluman juga, kita menguruskan data MyRA. So saya percaya setiap orang selalu mendengar di mana kami sentiasa memohon data-data untuk dikemaskini, dan pengemaskini data itu adalah perlu untuk MyRA. So sikit-sikit ada dengar pasal MyRA. So saya terangkan sedikit pasal MyRA. MyRA adalah Malaysian Research Assessment, iaitu taksiran penyelidikan Malaysia untuk menilai kapasiti institusi pengajian tinggi di Malaysia untuk mencapai kecemerlangan dalam penyelidikan. Ia merupakan instrumen untuk menaksir keupayaan pendidikan pada peringkat institusi sama ada cemerlang atau tidak dalam menentukan ranking sesebuah universiti. So MyRA ni amat penting sebab dia akan meningkatkan, sebab dia punya pencapaian dia adalah amat penting untuk menentukan kita punya penarapan universiti. So pengiraan markahnya adalah bergantung pada data pendidikan yang dilaporkan. Sebab itu kita buat sistem ERMS tadi supaya semua maklumat-maklumat dapat dikumpul, sebab
kadang-kadang maklumat yang kita minta secara manual kita susah nak dapat. So kita cubakan secara online dan alhamdulillah ia memudahkan kerja kita. Dan untuk makluman semua data-data yang kita perlukan adalah data maklumat staf dan pelajar, data dan kuantiti dan kualiti penyelidik, kuantiti dan kualiti penyelidikan, pasca siswazah inovasi, inovasi, khidmat nasional dan hadiah serta jaringan dan jangkauan serta kemudahan sokongan untuk melakukan penyelidikan di UPNM. Seperti yang saya cakap tadi adalah amat penting, pengurusan MyRA ni adalah amat penting di mana kepentingannya adalah kita relatekan dengan setara sebab untuk rating setara data MyRA diperlukan. Kita juga ada QS ranking yang mana insyaAllah kita akan masuk pada tahun hadapan. So QS ranking ni untuk World Ranking University. So dengan adanya MyRA ni kita akan melonjakkan lagi nama UPNM. Dan dalam masa yang sama, jumlah peruntukan pendidikan yang disalurkan oleh KPT juga bergantung kepada kepada markah MyRA ataupun pencapaian MyRA yang kita dapat. Dan ia juga adalah penting kerana ia adalah output tangible yang dikeluarkan pada setiap tahun oleh UPNM. So untuk maklumat semua, berikut adalah pencapaian MyRA daripada tahun 2014 sehingga 2020. Di mana alhamdulillah pencapaian MyRA adalah meningkat dari tahun ke tahun. So untuk tahun 2020 kita mendapat markah sebanyak 67 namun masih menunggu pengesahan daripada KPT dan untuk ini kita reach kita punya star to 4 stars. Dan untuk sasaran tahun depan juga kita sasarkan 4 bintang sahaja sebab saya rasa kalau kita sasarkan tinggi sangat nanti takut pula jatuh nanti. Okey, akhir sekali part yang saya mahu bentangkan di sini adalah dari segi tata cara pentadbiran dan pengurusan. So saya sentuhkan di sini dalam menguruskan pentadbiran dan pengurusan sesebuah PTJ, takwim adalah amat penting sekali dalam mengurus dan dalam membuat perancangan dan pengurusan mesyuarat aktiviti dan jawatan kuasa yang perlu dipantau setiap masa. So I believe that pada setiap FPJB mereka mempunyai takwim-takwim sebab takwim ni penting di mana kita akan menggariskan atau meletakkan kita punya aktiviti mesyuarat, aktiviti dan program-program yang kita rancang supaya insya-Allah dengan adanya takwim ini kita tidak ketinggalan untuk contohnya kalau ada mesyuarat tu 4 kali sebulan, at least kita dah letak kat situ. So kita boleh pantau dengan mudah dengan adanya takwim. So takwim ni selalunya kita tampalkan dalam kita punya pejabat supaya setiap orang boleh pantau dan alhamdulillah di pejabat saya atau pejabat kami ni kita pantau bersama. So kadang-kadang saya terlupa juga nak buat mesyuarat-mesyuarat yang sepatutnya dibuat tetapi dengan adanya ini senang untuk kita pantau. So dalam masa yang sama juga saya nak menegaskan juga tentang tata cara pentadbiran dan pengurusan di sini di mana bila kita membuat sesuatu tu kita perlu mengenal pasti dasar, garis panduan dan juga prosedur-prosedur yang berkaitan dengan kerja-kerja kita. Kawalan dokumen, minit mesyuarat dan surat menyurat adalah amat penting dan pengurusan kertas kerja dan kelulusan yang berkaitan juga adalah amat penting di mana kadang-kadang kita punya kerja tu memerlukan kelulusan sebelum ia dijalankan dan kelulusan tu perlu melalui peringkat-peringkat yang kita perlu peringkat-peringkat yang telah ditetapkan oleh UPNM. Dalam melakukan kerja-kerja kita juga kita perlu bertanggungjawab sebagai seorang pentadbir. Perancangan masa yang baik adalah sangat perlu. Dan kita juga perlu cemerlang dalam merancang. Yang satu ni, we must think ahead. Benda-benda ni memang perlu ada. Di mana kadang-kadang kita perlu merancang ke hadapan. Walaupun rancangan itu kadang tak jadi, tapi at least kita think ahead. Dan benda ni adalah amat penting sebab dengan think ahead tu kadang dia akan memberikan kita banyak idea yang kita boleh lakukan dalam kita punya pekerjaan.
Dan yang paling utama sekali adalah check, double check and cross check, terutama perkara-perkara yang melibatkan polisi dan guidelines. Ini adalah sangat penting sebab kadang-kadang kita pun tersalah, dan bila kita buat double check and cross check, insya-Allah dia akan dapat membantu kita. Dalam masa yang sama juga kita boleh semak bersama dengan pegawai, ketua jabatan dan agensi-agensi yang berkaitan. Perlu adakan setiap sesi perbincangan sebab sesi perbincangan ni pada saya adalah amat penting sekali. Dalam apa-apa kerja yang kita buat, kita perlukan perbincangan sebab dengan berbincang ni pun kita akan dapat melaraskan semua kerja-kerja. Dan yang paling last dan paling important sekali adalah teamwork dan jadilah pemudah cara. So insya-Allah dengan dengan buat kerja secara teamwork, kita akan dapat memudahkan kerja-kerja, sama ada kerja kita ataupun kerja-kerja orang-orang yang di sekeliling kita. Okey? Nampaknya saya dah sampai ke penghujung ni. Puan Zinarah, okey Okey, kalau ada sampai penghujung tapi tak sampai lagi pukul 11 Encik Zam. So kalau ada yang bertanya macam mana Encik Zam, boleh ke ada kita nak buka soalan? Satu dua soalan? Boleh, tapi bagi saya bagi cerita cabaran sikit boleh tak? Apa dia? Oh, ada cabaran. Okey, apa tu Encik Zam? Cabaran sikit. So cabaran ni saya nak ceritakan sikit cabaran kami untuk melakukan kerja-kerja pendidikan ni amat terkesan sekali semasa PKP. Tapi walau bagaimanapun semasa PKP tempoh hari, walaupun pendidikan merupakan aktiviti yang sentiasa perlu dijalankan, di mana aktiviti ini must go on setiap masa, dan sewaktu PKP pun pejabat, untuk makluman semua, pejabat NCPI dan PPI tetap bekerja seperti biasa dalam memastikan aktiviti pendidikan dapat dijalankan. Dan untuk makluman semua juga, UPNM adalah aktiviti pertama yang membantu dalam menyediakan peralatan atau bantuan tambahan kepada frontliners kita seperti face shield, hand sanitizer, PPE dan lain-lain lagi. Ini pada PKP yang pertama hari itulah. Dan dalam masa yang sama kita menyalurkan bantuan kepada hospital-hospital di sekitar UPNM. Dan ini yang paling kasih, dan jika tuan-puan realise, disebabkan kami selalu sangat bekerja semasa PKP itu, kami dan tim kami adalah tim yang paling sering memakai gelang dan terpaksa di kuarantin untuk beberapa hari kerana mempunyai close contact. Dan cabaran yang paling besar sekali pada kami adalah sumber manusia yang terhad, di mana kami terpaksa menjalankan pelbagai tugasan demi menjayakan agenda pendidikan di UPNM. So saya tunjukkan sedikit gambar di mana kita salurkan bantuan hari itu masa PKP 1. Kita salurkan bantuan pada hospital-hospital. Kalau yang first tu hospital sedang, yang gambar yang kedua tu kalau nampak is hospital Melaka. Dan kami pernah pakai gelang, selalu sangat pakai gelang. Dan dalam masa yang sama juga kita ada risalah-risalah tentang produk-produk dan perkhidmatan UPNM dalam memerangi wabak/pandemik kita. So untuk produk tu boleh rujuk dengan TTC sebab TTC yang mengeluarkan brosur tersebut. So dengan itu saya akhiri saya punya carahan pada hari ini yang lebih menjurus kepada maklumat di bahagian pendidikan dan inovasi, pentadbiran di bahagian pendidikan dan inovasi, dan di pejabat kami jika ada apa-apa pertanyaan atau maklumat yang diperlukan, bolehlah menghubungi tim saya. Saya ada pegawai pendidik bersama kami iaitu Puan Nur Zaitul dan juga Encik Nur Azman di pejabat NCPI. So dengan itu saya mengakhiri saya punya syarahan, Puan Tunai, dan jika ada apa-apa soalan, insya-Allah saya boleh jawab. Okey Cik Zam, salah satu pada soalan saya ni, based on pada saya nampak tadi ada pengurusan bengkel khusus dan penyelidikan ni. So bengkel-bengkel ni siapakah dia punya target atau sasaran dia? Adakah hanya yang academician atau macam mana? Okey, untuk senarai bengkel yang saya tunjukkan ini, pengurusan bengkel dan khusus pendidikan, kita ini target kebanyakannya adalah kepada para penyelidik.
di mana kita punya staff-staff akademik. Namun begitu, kita juga open kepada kita punya pegawai-pegawai pendidik dan juga bakal-bakal pelajar-pelajar pasca siswalah kita, terutamanya staff-staff yang mana yang berminat untuk melakukan penyelidikan boleh join in bengkel-bengkel yang kita adakan ini. Dan itu untuk maklumat, bengkel-bengkel ni pun boleh rujuk dengan PPPI, Pusat Pengurusan Pendidikan dan Inovasi. Apakah kita di grade untuk pengurusan profesional bukan akademik boleh memohon untuk contohnya bengkel penulisan proposal dan formatting ni yang macam mungkin ada di kalangan pentadbir kita akan datang bercadang untuk memohon macam geran di AKAP ke, yang saya nampak adalah sekarang ni kita punya di kalangan pentadbir kita yang dah pun dapat menerima geran macam tu. Sama Jawapannya ke? Boleh. Jawapannya boleh. Boleh join in sebab kita open pada kita punya warga. Warga UPNM. Sebab kita pun nak membantu juga. So dalam masa yang sama, saya percaya dalam masa yang sama untuk kita punya pentadbir-pentadbir yang ingin membuat menyambung pengajian, diorang pun akan ada research yang diorang akan buat dan juga akan produce penulisan-penulisan yang berkaitan dan mungkin berimpak tinggi. Dan dengan adanya penulisan ini dapat membantu UPNM juga dalam meningkatkan kita punya hasil penyelidikan dan juga penerbitan, insya-Allah. Okey, Cik Zam, kita bukakan satu kedua soalan kepada kita punya pendengar pada pagi ni. Satu soalan Mana yang nak bercakap secara direct dengan Cik Zam, dipersilakan. Kalau rasa macam lebih mudah untuk menulis, boleh tuliskan di ruangan meeting chat kita ya, di Microsoft Teams ataupun di Facebook. Ya, Assalamualaikum Cik Zam. Waalaikumsalam. Mazlina sini Cik Zam. Tahniah Cik Zam, alhamdulillah. Satu perkongsian yang amat baik dan banyak maklumat kita dapatlah. Satu pertanyaan saya tadi Cik Zam ada, kita tahu kita ada 6 COE yang dalam bentuk penyelidikan. Okey, dalam 6 ni kan kalau Cik Zam ada maklumat yang Cik Zam boleh kongsi, antara 6 COE yang kita ada, COE penyelidikan ni, mana yang paling aktif? Aktif ni maksudnya yang membawa dana, yang mendapat dana untuk menjalankan dia punya untuk menonjolkan dia punya COE itulah. Kalau you ada maklumat you boleh share ni sebab kita tadi tak nampak any aktiviti ataupun dana, maklumat mengenai dana yang kita dapat ataupun dana yang dijana. Kalau Cik Zam ada maklumat lah. Alright, terima kasih atas soalan tersebut dan Puan Mas, good luck juga to you. Okey, untuk yang soalan di mana COE yang paling aktif ataupun yang paling menonjol, itu saya tidak boleh namakan satu lagi. Sebab apa? Sebab setiap COE itu ada niche area yang mereka ada sendiri. So dengan adanya niche area tersebut membantu di antara COE lain dengan COE yang lain. So sebab itu kalau Puan Mas realise di dalam carta organisasi yang baru, kita ada kumpulkan COE berkaitan di dalam satu konsortium yang kita panggil sebagai DRI, iaitu Defence Research Institute, yang diterajui sekarang oleh pengarah kanan Major Prof. Madya IR Dr. Razali bin Abidin, di mana dalam institut tersebut kita ada kita ada 4 COE yang berada dalam konsortium tersebut, dan konsortium tersebut adalah tujuannya adalah untuk memastikan kita mendapat status high COE pada tahun 2023 insya-Allah. So di mana dalam proses tersebut insya-Allah dana-dana kita akan masuk, kita juga akan keluarkan produk-produk yang boleh dikomersialkan dengan menyatukan setiap COE ini, sebab setiap COE yang saya mentionkan tadi memang dia ada interrelate di antara satu sama lain. So kalau nak maklumat lebih lanjut nanti saya boleh duduk sekali dengan Puan Mas dan kita boleh berbincang insya-Allah.
Okey, terima kasih. Bukan I nak tahu, mungkin boleh share dengan kawan-kawan. Kita nak shock juga kan sebab kita ada banyak COE. Jadi memang dia ada dia punya niche area masing-masing. Tapi sebab ada tengok tu dah lama juga wujud kan, tapi belum tak nampak lagi dia punya target pun tak nampak lagi. What I mean is itu yang kita kata tadi, mungkin because of Cik Zam kata konsortium nak jadikan institut tu baguslah satu perkara yang way forward lah maksudnya. Okey, terima kasih Cik Zam. Itu dia maksudnya, kalau ni mudah-mudahan dia akan menjadi satu kejayaan pada kita lah. InsyaAllah. Okey Cik Zam, kita terima soalan daripada Encik Zulkifli bin Basir yang mana salam Cik Zam. Antara objektif utama penyelidikan adalah pengkomersialan produk kajian. Setakat ini, apakah produk penyelidikan UPNM yang benar-benar telah dikomersialkan? Kalau belum, bila agaknya kita boleh komersialkan produk kajian tersebut? Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Zul atas soalan tersebut. Soalan ni actually kena jawab oleh pegawai di TTC. Sebab TTC yang menghandlekan pengkomersialan. Tetapi saya boleh jawab secara am, di mana untuk maklumat Cik Zul dan juga semua rakan-rakan pentadbir, untuk produk yang telah dikomersialiskan ini, kita masih lagi dalam proses. Untuk makluman, ada produk yang telah dikomersialkan. Kita ada satu produk tu daripada FPKP. Saya lupa nama tajuk produk tu. Dalam senarai saya. Kita ada dua produk actually. Satu FPKP dan satu lagi adalah daripada FSTP. Dua-dua komersial produk ni kita telah bekerjasama dengan syarikat, dan syarikat tersebut memang cuba untuk mengeluarkan produk tersebut untuk dipasarkan. So alhamdulillah dengan ada ni TTC akan membantu dalam mengkomersialkan punya produk dengan lebih intensif lagi. So setakat ini memang kita ada produk dan kita ada komersialkan produk-produk tersebut. Okey. Rasa menjawab ketidaksoalan, saya rasa menjawab soalan. Encik Zam, kita ada satu lagi soalan. Boleh kita bacakan? Daripada Encik Muhammad Syarif bin Saleh. Penyelidikan dan inovasi adalah aspek kecemerlangan yang diukur dalam pembangunan sesebuah universiti. Soalannya, apakah signifikan golongan pentadbir dan pegawai ikhtisas dalam membantu kepada sumbangan skoran MyRA University? Terima kasih Cik Zam. Aduh. Okey, untuk menjawab soalan daripada Encik Syaril ni, apakah signifikan pentadbir dan pegawai ikhtisas terhadap sumbangan MyRA University? So untuk sumbangan daripada pentadbir dan pegawai ikhtisas, kalau yang mana yang involve dengan kami secara direct, sedar yang setiap masa bila kita melakukan audit MyRA, kita akan melakukan atau melantik pegawai-pegawai MyRA yang memegang data-data yang kita perlukan untuk sama-sama membantu kita mengumpul data untuk disubmitkan ke KPT. Dan untuk makluman dari segi sumbangannya adalah pegawai-pegawai termasuklah pegawai daripada pejabat TNCPI, PPI serta PTJ lain yang bertunggus lumus memastikan setiap sasaran kerja ataupun setiap data yang diperlukan dikumpul dan dikemas kini, itu adalah sumbangan yang sangat-sangat tinggi pada UPNM dalam mencapai status MyRA. Dan jika kita lihat di sini juga, InsyaAllah dengan adanya kita menggalakkan penerbitan, kita menawarkan kita punya fellow pasca doktoral dan lain-lain lagi, dan ini akan menaikkan lagi membantu dalam menyumbang terhadap MyRA University. InsyaAllah. Okey. Ada lagi ke sebarang soalan? Assalamualaikum Cik Zam, nak bertanya. Saya. Okey, Fazila, silakan. Okey, memandangkan kita sekarang adalah skop kepada pentadbir universiti kan.
tak ada ke perancangan dalam Cik Zam sendiri sebagai pentadbir di PBI untuk membuka ruang kepada pentadbir untuk macam share articles ataupun penyelidikan ataupun membuka geran kepada pentadbir-pentadbir di UPNM. Mungkin saya rasa mungkin benda ni Cik Zam boleh cadangkan ataupun ada ke channel-channel yang kita boleh share. Terima kasih atas soalan tersebut. Okey, terima kasih. Dan untuk makluman Puan Azilawati dan juga warga-warga UPNM yang lain, insya-Allah kita memang menawarkan juga, memang ada kita minta penlibatan daripada kita punya pentadbir untuk join in pada research yang kita adakan. Dan untuk itu, contohnya yang saya boleh nampak, yang saya boleh kongsikan adalah dari segi pengurusan rundingan, proposal. So untuk proposal ni memang banyak kerja-kerja yang perlu dilakukan, dan setiap proposal yang kita keluarkan, kita memerlukan penyelidik, kita memerlukan pembantu penyelidik, di mana jika ianya berkaitan dengan tajuk-tajuk yang dirancang oleh kita punya pentadbir, kita boleh ask them to join in. Dan kita tawarkan diorang untuk join in. Dan dalam masa yang sama juga, untuk makluman semua, jika kita yang mana yang sedang bersambung belajar ni ada memproduce atau ada yang membuat penulisan, hasil-hasil penulisan atau penerbitan, boleh juga participate dalam kita punya penilaian insentif, untuk diberikan insentif jika layak. Maksud saya Cik Zam, mungkin kita tak nak menjurus kepada kita nak sambung belajar ke ataupun, tapi mungkin kita nak mempertingkatkan kita punya orang kata skills, bukan untuk kita buat PhD ataupun master, tapi untuk memantapkan pentadbiran, research yang orang kata dikongsi bersama rakan pentadbir sendiri kan. So sebab macam yang ni is orang kata besar dan kita kena share dengan penyelidik-penyelidik yang ada. Tapi mungkin ada satu channel yang kita boleh buat untuk pentadbir, berkongsi antara pentadbir sahaja. Saya hanya cadangkanlah, mungkin kita boleh orang kata pertimbangkan benda tu. Sebab kita tak nampak ruang khas untuk pentadbir berkongsi, menyumbang dalam penyelidikan. Itu maksud saya. Okey, saya faham. InsyaAllah kita boleh buat perancangan. InsyaAllah kita boleh buat perancangan. InsyaAllah kita boleh buat perancangan untuk perkara ini. So saya rasa saya boleh sit down dengan kita punya penyelidik dan dalam masa sama dengan TNCPI dan juga unit latihan, mana tahu benda ni kita boleh rekodkan sekali dan juga kita boleh menaikkan atau menambahkan pengetahuan kita di dalam penyelidikan. InsyaAllah. Ya. Terima kasih Cik Zam. Okay. So kepada yang lain, kita ada lagi masa mungkin dalam 5 minit ke 10 minit kalau ada nak bagi pandangan untuk kita sama-sama ni lah untuk sesi perkongsian. Kita jarang nak buat ni, memang kita akan ni, tapi inilah masa dan ruang yang kita ada. Saya rasa platform selepas PKP ni memang ini antaranya yang medium terbaik. Betul ya Cik Zam? Ya betul. So dah kot Zunai? Okay. So insyaAllah jika ada soalan, apa-apa soalan lagi, jangan segan ataupun jangan boleh anytime kalau nak tanya dengan saya, boleh WhatsApp saya, boleh email saya atau boleh jemput saya minum ke apa ke untuk berbual-bual, ataupun ada apa-apa topik ataupun apa query tentang penyelidikan dan inovasi, boleh approach saya dan juga pegawai-pegawai yang ada di BPI. Kami insyaAllah akan membantu sebab dalam masa yang bersama juga kita akan cuba menaikkan kita punya universiti supaya melonjak ke satu tahap yang lebih tinggi lah insyaAllah. Saya bacakan perkongsian daripada Encik Omar Syaril.
Pegawai penyelidik sendiri telah memperoleh dan mengetuai geran penyelidikan universiti. Ramai skim Q yang telah mengetuai geran GPJP yang ditawarkan oleh pejabat TNCPI. Mungkin sebab kita ni banyak skim di universiti ni dan mungkin kita tak nampak apakah tugas-tugas kita punya pegawai-pegawai takbir yang ada di sini. Q apa, C apa. So kat sini lah nanti kita akan gunakan platform ni untuk mengetahui apa kerja, apakah sumbangan dan juga yang boleh kita bawakan kepada UPNM nanti. Okey. Terima kasih kepada Encik Syariah sebab tak ada lagi. Orang tunai. Sekejap Ya, dan terima Encik kasih Zam. ada komen daripada Encik Syariah tu. Dan untuk makluman semua, untuk pegawai-pegawai Q kita, penyelidik Q, one of their KPI ialah melakukan research. That is KPI kepada setiap pegawai penyelidik. InsyaAllah. KPI mereka sendiri ke? Macam apa? Ya, saya. Apa ni dalam perancangan ke macam tu Cik Zam? Memang ada dalam memang disenaraikan KPI mereka adalah research, di mana diorang perlu ada research untuk mereka lakukan. Okey. Baik. Jika tak ada soalan, saya rasa sampai di sini saja. Saya mohon untuk kita sama-sama yang mana masih berada di Microsoft Team, boleh bukakan kamera untuk kita tengok siapa sahabat-sahabat kita yang masih berada di sini, untuk kita ambil gambar kenang-kenangan untuk siri 1 bagi tahun ini. Sekejap saya tengok. Cik Zam boleh tutupkan slide ni Cik Zam? Oh, sorry. Dah ya? Sekejap saya tak nampak yang lain. Yang lain dah buka ke? Okey. Dah, saya dah live situ. Okey. Alhamdulillah ramai yang memberi support kepada kita pada pagi ini. InsyaAllah 2 minggu daripada sekarang kita akan dengarkan lagi sesi perkongsian daripada sahabat-sahabat kita yang lain. Dan juga yang untuk makluman semua, kami akan kepada yang mana dah ada slide atau dah ada cadangan apa yang nak presentkan, boleh bagi kepada saya dahulu secara email. So nanti saya boleh susunkan kat mana yang ni nanti yang sehingga start ni saya buat sampai bulan Februari. So nanti ongoing nanti inilah nanti. Tapi jangan risau sekiranya kami memang ambil dulu untuk grade 44 dan ke atas. Tetapi sekiranya grade 41 pun dah ada juga macam ada benda yang memang nak kongsi. Kita nak berkongsi bersama dengan UPNM. Tak apa, kita terima dengan berbesar hatinya untuk sesi perkongsian tu nanti. Okey, saya bilang sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekejap. Saya letak dulu gambar. Sekali lagi. Boleh thumbs up ke semua? Terima kasih semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Zam. Mana rumah Cik Zam ni? Terima kasih juga semua. InsyaAllah. Terima kasih Cik Zam. Perkasa jati diri, berilmu dan berbudi, bertekad curah hati demi pertiwi.
kami